Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wala aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Ya Allah, kurniakanlah kefahaman kepada kami dalam ilmu-ilmu agama, dan ajarkanlah kepada kami ilmu-ilmu Al-Quran. Wahdina siratakal mustaqim, dan bimbinglah kami ke jalanmu yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin, fahasuna ulaika rafiqa. Jalan yang lurus itulah jalan orang-orang yang kau beri nikmat kepada mereka dari kalangan para nabi, siddiqin, orang-orang saleh, dan orang-orang yang mati syahid. Amin ya rabbal alamin. Tersambung ayat surah Yusuf, ayat yang ke-15. Kita baca dulu sedikit bagaimana biasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falamma dhahabu bihi wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabatil jubbi wa awhayna ilayhi latunabbi'annahum bi'amrihim hadha wa hum la yash'urun. وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. صدق الله العظيم. Maka ketika mereka membawanya dan sepakat memasukkan ke dasar sumur. Sumur ni apa? Telaga kan? Dalam Quran ni dia tulis sumur. Orang perempuan boleh dengar tak suara saya? Dengar jelas Jelas tahu nak gini ke gini? Buat gini sikit baru nampak. Kalau gini tak nampak. Ketika mereka membawanya, yakni mereka ni abang-abang Nabi Yusuf, membawa Yusuf dan sepakat memasukkannya ke dalam perigi. Kami wahyukan kepadanya, Yusuf, engkau kelak pasti akan menceritakan perbuatan ini kepada mereka, sedang mereka tidak menyedari.
Kemudian mereka datang kepada ayah mereka pada petang hari sambil menangis. Bukan petang ni, malam, isya'an. Tak apalah, kita baca dulu. Mereka berkata, wahai ayah, sesungguhnya kami pergi berlomba-lomba dan kami tinggalkan Yusuf dekat barang-barang kami. Lalu dia dimakan serigala, dan engkau tentu tidak akan percaya kepada kami sekalipun kami berkata benar. Dan mereka datang membawa baju gamisnya, baju yang berlumuran darah palsu. Dia, Yakub, berkata, sebenarnya hanya diri kamu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu. Maka hanya bersabar itulah yang terbaik, dan kepada Allah saja memohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan. Sadaqallahul azim. Ayat-ayat yang kita baca pada malam ni adalah sambungan. Minggu lepas kita berhenti di dalam telaga. Kita berhenti apabila abang-abang Nabi Yusuf alaihissalam menolak Yusuf ke dalam telaga. Kalau dalam Quran yang ada kat sini ni ditulis dalam sumur. Sumur ni telaga perigi lah, perigi buta ni. Perigi buta, telaga buta. Inilah bahayanya penyakit dengki. Peringkat awal dengki ni dalam hati je. Dalam hati. Dia tak puas hati pada adik-beradik. Dalam hati dia tak puas hati, dia dengki pada kawan yang kat satu office dengan dia. Dia dengki dengan kawan yang duk niaga kat sebelah dia. Dia berdengki dengan ahli keluarga, dengan jiran dia. Tengok jiran beli kereta baru, dia dengki. Ini bahaya. Sekarang ni, ini adik-beradik dengki asalnya dalam hati, melahirkan tindakan. Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dengki memakan amal soleh sebagaimana apa kita sebut dah minggu lepas. Bagaimana apa? Api yang marak memakan kayu-kayu yang kering. Orang dengki ni dia semayang, dia puasa, dia berzikir, tapi oleh kerana perangai dengki asal dalam hati membuatkan dia bertindak memakan segala amal soleh yang pernah dia buat. Bagaimana api memakan kayu api, sekejap je hangus, habis amal soleh selama ni. Kerana apa? Kerana dengki tadi membawa kepada tindakan. Dengki dalam perniagaan, dengki dalam politik, dengki dalam pangkat, dengki dalam adik-beradik, dengki dalam nak berebut kasih sayang, dengki apa saja. Ini abang-abang Nabi Yusuf sekarang dah bertindak. Dan bertindak bukan tindak kecil-kecilan ni. Bertindak menolak adik yang kecil ke dalam telaga, dalam perigi ni, perigi buta ni. Perigi ni perigi di tengah padang pasir, jauh daripada perkampungan orang. Perigi yang ditinggalkan. Jadi dalam perigi itu ada semua. Ada pelbagai risiko. Ada ular, ada biawak, kerbau ada, kerbau tak ada lah. Dog. Dog tak duduk dalam perigi. Dog tu apa? Minyak dog ada lah. Ada minyak dog malah ni. Ada orang jual minyak dog malah ni. Minyak dog buat apa? Goreng ikan, kerah ikan. Jadi dalam perigi dia ada kemungkinan ada kala jengking, ada bahaya, ada ular, ada apa. Dengki sampai tolak adik kecil itu, tolak adik ke dalam telaga sedemikian. Sebab apa? Sebab dengki. Kata ayah sayang lebih pada adik ni, iaitulah Yusuf. Falamma dhahabu bihi, mereka dah pujuk ayah untuk ayah bagi izin. Disebut dalam kitab tafsir, sebelum Nabi Yakub lepaskan Yusuf,
dibuat satu perjanjian. Abang-abang ni berjanji untuk bawa balik Yusuf, untuk jaga keselamatan Yusuf. Dan sebab Nabi Yaqub tak sedar hati dah dari awal, dah rasa tak sedar hati dah, buat perjanjian. Lalu mereka semua wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabatil jubbi. Lalu mereka semua dah sepakat, okey, tolak. Ada dalam kitab tafsir disebut abang-abang ni masa masing-masing pimpin Yusuf, masa keluar dari rumah nak pergi ke tempat bermain tu, masing-masing pegang Yusuf. Ayah nampak, ayah ikut dulu sikit perjalanan, Nabi Yaqub ikut. Jadi abang-abang ni selagi mana ayah nampak, oh baik je, baik dengan Yusuf. Sampai kat satu tempat Nabi Yaqub pun patah balik, biarkan dia orang meneruskan perjalanan. Tu dia mula ketuk kepala tu. Dia mula kutuk, tolak Yusuf. Orang ni tolak, orang ni tolak, orang ni tolak kepala dia. Jahat. Lama dah tak puas hati. Inilah kesempatannya. Itu disebut dalam kitab tafsir. Ada pun dalam Quran. Dalam Quran tak cerita panjang. Kalau kita tengok ayat nombor 15 ni, Allah Ta'ala kata bila mereka sepakat dan mereka tolak Yusuf ke dalam telaga. Habis cerita. Quran, perkara tak elok ni Quran tak cerita panjang. Kalau kita perasan, kalau dulu ingat masa kita belajar tafsir surah Yasin, bila penduduk negeri itu membunuh 3 orang rasul, membunuh anak muda yang beriman, Quran tak cerita panjang. Quran cerita bunuh, habis cerita. Yang baik-baik Quran cerita. Ini kaedah Al-Quran. Yang cerita panjang perkara tak elok ni apa dia? Surat khabar. Sampai kawan tu dah mati, kena rogol, dah kena bunuh, dia cerita detail lagi. Bukan saja aib si mati tu, aib keluarga yang masih hidup. Kan? Hari tu cerita apa tu, yang seorang perempuan kena perkosa, lepas tu kena bunuh. Dia kawan tu mati dah, dia cerita satu persatu. Dalam Quran punya metod, punya manhaj, dia tak cerita panjang. Dia kata mereka sepakat tolak dan telaga. Lalu Allah Ta'ala lalu wa auhayna, dan kami wahyukan, ilaihi, kami wahyukan pada Yusuf. Wahyu di sini ada 2 tafsiran. Ada sebahagian ulama tafsir kata wa auhayna, masa inilah Nabi Yusuf mula terima wahyu yang pertama, dan di sinilah Yusuf mula dilantik menjadi nabi. Ini peringkat awal terima wahyu, masa dalam telaga. Tengok Allah Ta'ala nak muliakan manusia. Nampak zahir kena tolak masuk dalam telaga, tapi disitulah bermulanya kenabian Yusuf. Ini satu tafsiran. Ada satu lagi tafsiran, kata para ulama, wahyu di sini bukan wahyu jadi nabi lagi, tak jadi nabi lagi. Wahyu di sini ialah ilham dari Allah. Sebagaimana ayat Al-Quran, wa auhayna, kami wahyukan kepada mak Nabi Musa alaihi salam. Yang dipelihara oleh Fir'aun, Nabi Musa ke Nabi Isa? Musa kan? Masa mak Nabi Musa melahirkan Nabi Musa, kami wahyukan kepada mak Nabi Musa supaya masukkan dalam kotak, hanyutkan dalam sungai. Dalam Quran ayat tu juga disebut wa auhayna. Maknanya Allah bagi ilham kepada mak Nabi Musa. Jadi tafsiran yang kedua, di sini juga ilham, sebagaimana ilham mak Nabi Musa, bukan wahyu lah. Tak apalah, sama ada ini ilham dari Allah ataupun ini wahyu dari Allah. Apa yang diberitahu pada Yusuf bila jatuh dalam telaga ni, la tunabbi'annahum bi amrihim hadza. Hei Yusuf, kamu akan, la tunabbi'annahum. Kalau dalam bahasa Arab, grammar Arab ni dipanggil fa'il mudhari'. Fa'il mudhari' nampak huruf lam tu, lam taukid, nun taukid. La tunabbi'anna, 2 taukid maksudnya confirmation. Jadi la tunabbi ini present tense yang ada 2 confirmation. Senangnya ginilah, kamu akan sungguh-sungguh wahai Yusuf
kamu akan cerita balik pada abang-abang kamu apa yang dia orang buat kat kamu ni dalam keadaan dia orang tidak perasan. Wahum la yash'urun. Tengok, kena tolak dalam telaga, apa perasaan kena tolak dalam telaga? Mestilah rasa ketakutan. Budak kecil ditolak dalam telaga, ketakutan. Tapi ketika itu Allah wahyukan pada Yusuf, la tunabbi annahu, hey Yusuf, kamu sungguh-sungguh nanti pasti kamu akan cerita balik apa yang abang-abang kamu buat ni, kamu cerita balik pada dia dalam keadaan dia orang ni tak perasan. Cerita balik ni macam mana cerita balik? Macam ginilah, kita orang kutuk kita kat kampung, tersambung belajar, masuk universiti, pergi keluar negara Amerika, balik jadi bos. Tiba-tiba yang duk ragging kita dulu jadi driver company kita yang jadi CEO. Jadi kita dah jadi CEO, kita cerita balik, ingat dulu kau ragging aku. Maksudnya la tunabbi annahum, masa kena tolak dalam telaga, Allah Ta'ala bagi tahu, hey Yusuf, kau akan cerita balik apa yang dia orang buat kat kau nanti, kau akan cerita balik pada dia orang sendiri. Wahum la yash'urun, dalam keadaan mereka sendiri tak perasan. Ini satu rawatan hati, ini satu motivasi daripada Allah direct nak tarbiyah Nabi Yusuf alaihi salam. Sebab itulah apabila para sahabat Nabi di Mekah yang kena tindas, yang kena seksa, yang kena sabotaj, dia orang baca ayat ni, tengok awal-awal lagi Allah Ta'ala dah bagi syarat, tak apalah susah dulu pun. Begitulah kita pada hari ni. Kadang-kadang dalam hidup ni ada masalah, ada orang khianat, kita yakin, oh Nabi Yusuf ni dia dekat dengan Allah, akhir sekali dia cerita balik kat orang yang khianat pada dia tu. Ini tujuan kisah Yusuf ni. La tunabbi annahum ajma'in. Kemudian Allah Ta'ala sambung lagi, ayat seterusnya apa dia? Waja'u abahum isya'an yabkun. Yang ni menarik. Dia orang dah tolak Nabi Yusuf dalam telaga, dia orang balik pada waktu malam. Kalau dalam terjemahan kat sini dia tulis petang. Yang tuan-tuan punya tulis apa? Petang ke malam? Senja. Isya'an. Isya' waktu apa? Malam. Dia balik pada waktu malam. Siapa yang balik waktu malam ni? Abang-abang tadi sanggup dia orang buat kerja tengah padang pasir, pergi buta, tolak adik, tinggal adik kat situ. Sekali lagi saya nak sebut di sini, dalam riwayat Israiliyat itu dia cerita panjang. Tolak dalam telaga, ada batu, Nabi Yusuf berdiri atas batu, kemudian tali, kena potong tali dan sebagainya. Itu tidak disebut dalam Quran. Nak cerita boleh, tak nak cerita pun tak apa, kan? Jadi tak payah bergaduh lah. Yang pasti kena tolak, lepas tu abang-abang tinggal. Itu je Quran cerita. Mereka balik pada waktu malam. Waja'u abahum isya'an yabkun, balik pada waktu malam, balik jumpa ayah. Yabkun, apa maksud yabkun? Yabkun, berlakon, menangis. Yabkun, berlakon. Mereka balik pada waktu malam, jumpa ayah, mereka menangis. Ayah menangis. Imam Qurtubi sebut, Imam Qurtubi kata, menangis ni kadang-kadang orang perangai jahat pun dia pandai menangis. Kena hati-hati sikit bab menangis ni. Jangan mudah kita terpedaya dengan orang menangis. Menangis ni boleh buat-buat. Orang jahat, dia tu jahat, dia pun boleh buat menangis. Boleh upah orang menangis. Ada kadang menangis sampai dapat datuk. Menangis. Orang jahat ni dia pandai air mata buaya dia panggil. Dan mereka balik pada waktu malam. Atau ulama tafsir, kerana pada waktu malam ni orang nak menipu, orang nak buat jahat, orang-orang yang tak jujur, malam dia berurusan waktu malam. Orang baik kiri kereta orang, rocak kereta orang, orang nak menipu suruh datang ambil malam lah.
Mana-mana tak settle touch-up tu tak nampak sangat. Malam nak berniaga buah-buahan, lampu tak berapa nak clear. Berniaga buah tembikai, lampu lepas tu kemah tu pun warna merah juga kan. Bukan kita kata yang berniaga tu menipu, tidak. Tapi orang-orang yang nak buat benda jahat ini biasanya waktu malam. Bagaimana Allah Ta'ala ajar kita, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Minta berlindung dengan jahat malam ini. Sebab orang-orang buat jahat, orang nak khianat, orang nak bincang perkara-perkara jahat malam. Dan tak nampak sangat. Sebab itulah abang-abang Nabi Yusuf ni dia tunggu malam dulu baru dia pergi jumpa ayah. Dia orang ni berlakon menangis, buat-buat menangis. Jadi taklah nampak sangat, dah gelap. Zaman dulu bukan cerah macam kita. Zaman dulu lampu dia tak ada lagi lampu gini. Jadi guna cahaya pelita, tak berapa terang. Jadi nak berlakon menangis tu tak nampak sangatlah berlakon tu. Kalau dia orang datang waktu petang, waktu cerah lagi, nak buat-buat menangis, takut nampak sangat. Sebab itulah mereka datang pada waktu malam. Jahat cerdik pula tu. Cerdik, dah pandai berlakon, buat-buat menangis.